Najib dedahkan bukti ditekan, bela kroni Tun M. Zahid hairan, kenapa Muhyiddin takut nak bersumpah? Bohong, anak Najib tiada dalam Goldman Sachs. Banyak bukti terkeluar, pendedahan Tun M dan Najib semakin memuncak. Saksi penting 1MDB, dedah Zeti dalam sebenar 1MDB. Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan Najib Razak bahawa beliau memberi tekanan kepada ahli parlimen pekan itu supaya menyokong projek-projek kroninya sewaktu menjadi Perdana Menteri. Kalau saya ada kroni, saya boleh jaga kroni saya. Saya tak ada kroni. Saya ada orang-orang berkebolehan. Saya tak tolong orang tak ada kebolehan, katanya pada sidang media Pejuang. Najib mendedahkan Mahathir selalu memberi tekanan kepada beliau untuk menyokong projek-projek kroni ahli parlimen Langkawi itu sewaktu menjadi Perdana Menteri. Ahli parlimen pekan itu mendakwa bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu sering memberi tekanan kepadanya untuk memberikan projek kepada kroninya ketika dia menjadi Perdana Menteri. Ada penyokong sebelah sana yang tidak percaya dan suruh saya beri bukti. Okey, maka saya ulangkan bukti. Bagi kali terakhir, Mahathir tekan saya sebelum ditarik sokongan dan mula berkomplot dengan menyerang saya. Bagi menunjukkan dia marah pada hari pertama Perhimpunan Agung UMNO 2013, Dr. Mahathir dengan mengejut mengumumkan meletak jawatan sebagai penasihat Petronas dengan alasan dia sudah terlalu tua. Pada 2 Disember 2013, Dr. Mahathir lepaskan jawatan penasihat Petronas, tapi tak sampai 3 bulan kemudian, dia tiba-tiba dilantik sebagai pengerusi eksekutif Proton yang sudah diswastakan, kata Najib. Sebelum ini Mahathir mengakui beliau malu untuk meratib nama Najib yang terpalit tuduhan penyelewengan dana negara, namun berbuat demikian bagi memastikan ahli parlimen pekan itu tidak kembali berkuasa. Mahathir turut memaklumkan pada awalnya beliau menyokong kepimpinan Najib sebagai Perdana Menteri kerana yakin keupayaannya dan juga terhutang budi kepada Abdul Razak Husin yang mengangkat karier politiknya. Dalam pada itu Mahathir berkata beliau hanya membantu orang yang berkebolehan saja dan keluarganya juga tidak dibantu sehingga menjadi kaya raya. Umpama kerajaan mempunyai modal 1 juta nak bagi orang, kalau kita bagi orang tak ada kebolehan, RM 1 juta itu akan hilang. Sebab itu, bila kita nak bantu, nak bagi kontrak, kita nak tahu dulu boleh ke tak boleh berasas pencapaian sebelum, katanya. Mahathir juga meminta Najib menunjukkan bukti dakwaan, mengatakan beliau membantu anaknya sehingga menjadi bilioner. Dalam perkembangan lain, Mahathir juga berkata Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi ada menemuinya sebelum beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua untuk menghentikan kes siasatan jenayahnya yang sedang berjalan. Zahid datang ke rumah saya bersama 2-3 orang lagi. Dia cuba nak baik-baik dengan saya. Pada masa itu, ada kemungkinan saya jadi Perdana Menteri, sebab itu ingin baik dengan saya. Tetapi saya tahu masalah Zahid. Dia ada kemungkinan dia akan dimasukkan ke dalam tahanan, masuk penjara kerana perbuatan curang dia. Jenayah dilakukan, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menempelak Muhyiddin Yassin yang didakwanya takut untuk bersumpah laknat. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu mendakwa Zahid pernah datang meminta pertolongan berhubung perbicaraan kesnya di mahkamah. Kata Zahid, sumpah laknat merupakan cara segera untuk dia mempertahankan diri daripada tuduhan berkenaan ketika pilihan raya negeri Johor semakin dekat. Jika membawanya ke mahkamah, pasti panjang prosesnya dan hanya terbukti sesudah PRN Johor telah lama berakhir. Kalau dia bercakap benar, kenapa takut untuk bersumpah laknat? Mungkin dia sebagai anak ulama sudah tahu akibatnya jika dilaksanakan sumpah laknat. Dan apakah tindakan saya cuba mempertahankan diri dengan menyeru kepada sumpah laknat memalukan? Mereka yang sepatutnya dianggap memalukan adalah yang sanggup membuat tuduhan fitnah yang bersifat zalim demi kepentingan politik. Hari ini pihak yang berduduk enggan menyaut seruan bersumpah laknat sebagai membuktikan keyakinan apa yang dikata, katanya di Facebook. Hantaran itu merupakan respons terhadap Muhyiddin yang menolak cabaran sumpah laknat Zahid berhubung tuduhan tersebut. Saya takkan sumpah pasal saya tak pernah bohong, Muhyiddin dilaporkan berkata semalam. Cabaran sumpah laknat itu dibuat selepas Muhyiddin dalam satu ceramah mendakwa selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Zahid menemuinya dengan membawa fail bertimbun untuk meminta campur tangan dalam kes mahkamah yang dihadapinya. Fail itu rupanya fail kes dia, kes mahkamah dia. Dia bawa pada saya dan kata, Tan Sri, ini fail saya, kata Muhyiddin. Zahid kemudian menyatakan kesanggupan membuat sumpah laknat bagi menolak dakwaan itu dan mencabar Muhyiddin turut bersumpah laknat untuk mempertahankan dakwaan dibuatnya. Kata Zahid, dia mempertahankan diri apabila cuba dizalimi dengan cara sumpah laknat. Saya berdiam diri pun orang kata, saya pertahan diri pun orang kata. Jadi saya pilih untuk pertahankan diri dengan tidak berdiam diri, katanya lagi. Untuk rekod, Ahmad Zahid diarahkan mahkamah
untuk membela diri dalam 47 pertuduhan jenayah, pecah amanah, CBT, rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dana berpuluh juta ringgit daripada Yayasan Akal Budi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan dakwaan 3 anaknya dijamin pekerjaan dengan bank pelaburan multinasional Amerika Syarikat, Goldman Sachs. Beliau berkata, keterangan bekas eksekutif Goldman Sachs, Tim Leissner dan laporan media seperti mahu menggambarkan percubaan mereka untuk menyogok beliau. Walaupun tajuk berita media-media tempatan memberi bayangan bahawa saya disogok oleh Goldman Sachs yang tawarkan kepada anak-anak saya bekerja di bank tersebut. Apa yang diterangkan oleh saksi bekas eksekutif Tim Leissner ialah cubaan mereka untuk menyogok saya. Namun ini tidak berlaku dan tiada seorang pun anak saya pernah ditawarkan pekerjaan di Goldman Sachs dan tidak pernah bekerja di Bank Amerika Syarikat itu, katanya di Facebook. Terdahulu saksi utama perbicaraan rasuah bekas jurubank Goldman Sachs Group Incorporated, Roger Ng, memberi keterangan bahawa pada 2009, bekas pengerusi Goldman, Lloyd Blankfein, bertemu dengan Najib dan pertemuan itu diadakan dengan agenda. Sebagai balasan untuk perniagaan yang memberi keuntungan, Goldman akan mendapatkan pekerjaan kepada 3 anak Najib di bank itu, kata Leissner kepada juri dalam keterangan hari kedua mengenai skim 1MDB. Dalam pada itu Najib berkata, Leissner pernah memperkenalkan anak perempuan beliau untuk memohon kerja di syarikat TPG Capital di Hong Kong yang tiada kaitan dengan Goldman Sachs. Katanya anaknya itu memang pernah bekerja selama setahun di TPG Capital tetapi hanya memegang jawatan junior sahaja. Saya pelik kenapa media-media mempermainkan isu pekerjaan bagi anak-anak saya sedangkan kenyataan Tim Leissner di mahkamah juga termasuk tuduhan bahawa kelulusan BNM bagi 1MDB membidah dana sebanyak 1 bilion American dollar kepada syarikat Petro Saudi dan juga syarikat Good Star diberi secara serta-merta sebab suami kepada Gabenor BNM ketika itu sudah disogok. Yang ini media-media tak mahu lapor ke soalnya. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Dr. Mahathir Mohamad berkata, Najib Razak telah membawa budaya tidak malu melalui slogannya, malu apa bosku. Menyindir musuh politiknya itu, Mahathir memberikan contoh ekstrim pemimpin negara berbogel dan kencing di halayak awam ketika kawat hormat ketika sambutan rasmi pemimpin asing. Kita sudah terpesong oleh satu hujah di bawah parti lawan iaitu Barisan Nasional, Najib, yang berkata bahawa kita tak perlu malu. Apa nak malu? Yang melakukan ini ialah pemimpin kita dan pemimpin kita adalah Melayu Islam, tak perlu malu. Kalau dia curi duit atau ayam, kita tak akan anggap ini kesalahan kerana ini bukan sesuatu yang memalukan kita. Tapi fikirkanlah, satu hari kita nak terima pelawat dari negara luar, pemimpin, presiden atau raja. Bila sampai Malaysia, kita mesti ada barisan kehormatan. Barisan itu datang dengan seragam lengkap, berpingat berselempang. Tetapi pemimpin kita berbogel, cuma pakai kopiah saja. Kenapa bogel? Apa nak malu? Pemimpin kita bogel tak apalah. Pemimpin bogel kita berkawat dengan pelawat asing, memeriksa barisan kehormatan sampai separuh jalan kena hormat bendera. Entah macam mana pemimpin bogel ini nak terkencing. Apa nak malu? Kencinglah. Jadi sambil orang asing ini hormat bendera kita, pemimpin kita kencing. Sambil berdiri, bogel kencing. Nak malu apa? Pasal ini kan pemimpin kita, katanya. Kata Mahathir, itulah budaya yang dibawa oleh Najib yang mahu dibanteras pejuang. Dalam membidas kenyataan Tun Mahathir, Datuk Seri Najib Razak mendedahkan anak-anak Tun Dr. Mahathir Mohamad membeli syarikat-syarikat besar negara selepas 2 tahun yang dimiliki oleh taikun tempatan. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa adik seorang taikun telah memberi syarikat tersenarai di Perdana Kop Berhad pada tahun 1994 yang pada masa itu merupakan syarikat pengangkutan ketiga terbesar negara. Tetapi tak sampai 2 tahun kemudian, adik taikun pula jual syarikat tersebut kepada anak sulung Mahathir yang berumur 37 tahun masa itu. Pada tahun 1997 pula, taikun menjual syarikat rangkaian hospital terbesar negara, Hospital Pantai, kepada anak kedua Mahathir yang berusia 35 tahun pada masa itu, 2 tahun selepas taikun tersebut membelinya. Rasanya cara melabur taikun ini ialah dengan membeli syarikat-syarikat tersenarai untuk dijualkan semula kepada anak-anak muda Mahathir tak sampai 2 tahun selepas membelinya kot. Kebetulan juga taikun tersebut banyak mendapat pelbagai projek-projek kerajaan pada masa Tun jadi Perdana Menteri keempat pula. Bank negara membenarkan pemindahan keluar negara wang sebanyak 1 bilion American dollar daripada 1MDB kepada Petro Saudi International (PSI) selepas suami Gabenor BNM ketika itu disogok agar ia terlaksana. Bekas pengurus bank Goldman Sachs, Tim Leissner, memberitahu mahkamah di Amerika Syarikat. Pemindahan itu berjaya dilakukan dalam tempoh semalaman. Katanya, Zeti Akhtar Aziz merupakan Gabenor BNM ketika itu dan suaminya adalah Taufik Aiman. Leissner saksi penting dalam perbicaraan seorang bekas pengurus bank Goldman Sachs, Roger Ng, menyifatkan penghantaran 1 bilion American dollar dalam tempoh semalaman itu sebagai tidak pernah berlaku dahulu. Difahamkan 1 bilion American dollar itu termasuk 700 juta American dollar untuk anak syarikat PSI, Good Star Limited,
yang didakwa dikawal oleh ahli perniagaan di Kendaki, Low Tech Joe. Dokumen mahkamah yang dilihat portal FMT menyebut, Lesner memberitahu juri mahkamah persekutuan bahawa Eng memberitahunya apa yang dia dengar tentang kelulusan segera daripada BNM itu sebaik saja mereka dapat tahu 1MDB membuat pemindahan itu. Malaysia pada 2009 masih mempunyai kawalan modal dan pelaburan sebesar itu harus mendapat kelulusan Bank Negara. $1 bilion dihantar dari Malaysia kepada usaha sama itu dan pemindahan itu boleh berlaku kerana suami kepada Gabenor BNM ketika itu disogok agar ia terlaksana. Jadi dalam tempoh semalaman wang itu dipindahkan, ia sesuatu yang pada ketika itu tidak pernah berlaku dahulu. BNM tak pernah memberikan kelulusan sebegitu cepat, katanya tentang wang keluar itu. Pada November, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendedahkan sekurang-kurangnya RM65 juta dana berkaitan 1MDB yang diambil balik dari Singapura membabitkan akaun syarikat milik suami Zeti dan individu bernama Samuel Goh. Suami Zeti dan dua anaknya mengaku mengetahui tentang wang 1MDB itu menurut akuan berkanun yang ditandatangani pada Mac 2019. Wang itu berada dalam akaun syarikat Cutting Edge Industries di Singapura dan mereka bertiga mengakui merupakan pemilik akaun itu. SD itu yang dilihat portal FMT adalah tulen dan boleh dipercayai menurut peguam yang menandatangani dokumen itu.